Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Saya nak ambil peluang ni nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya. Seandainya sepanjang saya menyampaikan kisah seram ni, saya pernah menyakiti hati sesiapa, saya nak mohon maaf. Dalam video kali ni saya nak ceritakan dua kisah seram. Kisah pertama adalah berkaitan dengan Hari Raya. Sempena Hari Raya ni, saya cari kisah yang berkaitan dengan raya. Tajuk dia adalah Siapa Datang Beraya. Kisah kedua pula berlaku di negara India. Kisah pesakit terbakar. Kisah pertama ni berlaku pada tahun 2007. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Fatin. Fatin adalah seorang pelajar universiti. Macam biasalah, kalau musim perayaan ni, memang semua student dapat cuti raya. Pada tahun tu, Fatin sekeluarga beraya di rumah sendiri saja. Sebab pada awal tahun 2007 tu, nenek Fatin meninggal dunia. Datuk Fatin memang dah lama meninggal dunia. Tapi pada awal tahun tu, nenek dia pula meninggal dunia. Jadi, Fatin sekeluarga memang tak balik kampung lah pada tahun tu. Pada tahun tu, keluarga Fatin agak all out lah untuk beraya. Bajet yang dikeluarkan oleh ayah Fatin lebih daripada biasa. Maknanya, perhiasan di rumah tu lebih meriah lah. Langsir tukar baru, lampu raya tu dipasang sebab nak ceriakan suasana. Seminggu sebelum raya, keluarga Fatin ada dapat satu panggilan telefon daripada saudara mara sebelah ayah Fatin. Tapi saudara mara yang telefon tu bukanlah saudara mara yang dekat. Saudara mara yang bau-bau bacang. Maknanya jauh lah. Kaitan dengan ayah Fatin tu agak jauh. Jadi Fatin dan juga kakak dia memang tak kenal saudara mara ayah dia yang nak datang tu. Cuma mak dan ayah Fatin saja yang kenal. Fatin ni dia cuma dua beradik saja. Dia ada seorang kakak, lepas tu dia. Maknanya yang tinggal di rumah tu cuma 4 orang sajalah. Mak ayah Fatin dan juga kakak dia. Sebenarnya Fatin ni, bila dapat tahu saudara mara sebelah ayah ni nak datang, dia tak berapa seronok. Sebab Fatin tahu memang akan ada banyak kerja. Dia kena kemas rumah, dia kena tolong mak dia memasak. Fatin ni memang jenis yang malas sikit. Dia malas dan dia manja. Nak dibandingkan dengan kakak dia lebih rajin lah. Rajin tolong mak dia di dapur, rajin memasak, rajin mengemas. Berbezalah dengan Fatin. Jadi Fatin sepanjang minggu tu memang banyak merungut lah dekat mak dia. Dan macam-macam alasan yang Fatin ni bagi. Sebab dia malas nak buat kerja rumah. Tapi tak adalah Fatin ni tak tolong langsung. Dia tolong juga. Terutama sekali di dapur lah. Fatin tolong belikan barang-barang dapur, tolong memasak. Tapi tak adalah macam kakak dia. Tolong sikit-sikit je lah. Dipendekkan cerita, sampailah pagi raya. Pagi raya tu memang dah hidangan semuanya dah siap lah. Ada nasi minyak, ada gulai ayam, ada ketupat, rendang, lepas tu ada lemang. Semuanya komplit lah. Dan pagi raya tu semua orang dah ready nak pergi sembahyang raya. Kecuali Fatin. Fatin dia cuma berpakaian baju kurung je, baju raya. Jadi mak Fatin ni tanyalah Fatin, kamu ni tak nak pergi masjid ke? Tak nak pergi sembahyang raya ke? Lepas tu Fatin bagi tahulah mak dia. Rupanya Fatin tak boleh nak semayang pagi tu. Mak Fatin pun pesanlah dekat Fatin. Tak apalah kalau macam tu, kamu duduklah dekat rumah, jaga rumah. Nanti kalau ada saudara mara ayah tu datang, jangan biar dia orang kat luar. Jemputlah dia orang masuk. Lepas dah pesan macam tu, mak ayah Fatin dan juga kakak Fatin bergerak menuju ke masjid. Tinggallah Fatin seorang-seorang dekat rumah. Fatin ni sebenarnya seronok je tinggal seorang-seorang dekat rumah. Sebab tak ada orang nak suruh dia buat kerja. Jadi Fatin ni dia pergi ke dapur. Dia ambil pinggan, dia ambil lah rendang, lepas tu dia ambil ketupat. Dia pergi depan TV, pasang TV. Baru je Fatin ni nak mula makan, tiba-tiba Fatin terdengar ada orang bagi salam. Fatin pun selak langsir. Pandang ke arah luar. Bila Fatin tengok melalui tingkap tu, Fatin nampak di depan rumah dia ada beberapa orang lelaki dan juga beberapa orang perempuan berdiri di luar rumah. Daripada anggaran Fatin, dia orang tu semua umur lebih kurang macam mak ayah dia. Maknanya kategori pakcik dan juga makcik lah. Dan di keliling dia orang tu ada lebih kurang 5 ke 6 orang kanak-kanak sedang berlari berkeliaran di depan rumah. Masa tu Fatin memang tak ada fikir lain lah. Dia fikir
yang berkumpul dekat depan rumah tu adalah saudara mara sebelah ayah dia. Tapi Fatin ada juga rasa pelik sebab awal sangat dia orang datang. Mak ayah Fatin baru je keluar pergi masjid. Tiba-tiba dia orang dah sampai dekat depan rumah. Kalaulah Fatin ikut sekali dengan mak ayah dia pergi masjid, maknanya dia orang ni semua akan tunggu di luar rumah sampailah dia orang balik. Fatin pada masa tu dia malas nak layan. Jadi dia buat tak tahu aje. Dia buat tak dengar aje salam tu. Tiba-tiba Fatin terkejut. Sebab ada salah seorang lelaki yang berdiri dekat luar tu bercakap dengan kuat. Dia cakap, "Bukalah pintu. Kami datang daripada jauh ni. Takkan nak biarkan kami berdiri dekat luar." Fatin cepat-cepat pergi buka pintu. Buka pintu dia terpaksalah buat muka manis. Padahal masa tu dia agak terkejut lah. Agak terkejut dan agak takut pada masa tu. Fatin pun jemputlah pakcik-makcik yang berdiri dekat luar tu. Fatin pun cakap, "Minta maaf lah, jemputlah masuk. Tadi saya tak dengar. Saya pasang TV kuat sangat. Tak perasan ada orang dekat luar." Lepas tu sorang-sorang masuk. Yang budak-budak ni pula berlari masuk ke dalam rumah. Pada masa tu ada lagi satu perkara yang pelik berlaku. Biasanya kalau tetamu datang, dia orang akan duduk di ruang tamu kan. Akan duduk kat sofa ke ataupun duduk bersila ke di ruang tamu. Tapi geng-geng pakcik-makcik ni, bila dia orang masuk, sorang-sorang masuk, dia orang terus pergi ke ruang makan. Duduk di meja makan, di kursi yang ada di meja makan tu. Di meja makan tu ada 12 kerusi semua sekali. Kerusi tu semua hampir penuh sebab dia orang ni ramai. Yang budak-budak ni pula duduk di ruang tamu, main melompat-lompat dekat situ, bekerja-kerja dekat situ. Belum sempat Fatin nak tutup pintu, Fatin terdengar ada salah seorang pakcik yang dah duduk di ruang makan tu bertanya kepada Fatin, "Tak ada makanan ke?" Bila Fatin dengar pakcik tu tanya macam tu, dia rasa macam panas jugalah, panas hatilah. Memang sangat-sangat tak beradab. Datang ke rumah orang sebagai tetamu, datang-datang terus duduk dekat ruang makan, minta makan. Dahlah Fatin sorang-sorang pada masa tu. Dalam hati Fatin memang terdetik lah pada masa tu. Tak senonoh betul lah. Belum sempat Fatin nak pergi ke dapur, Fatin terkejut sebab dia tengok di ruang tamu dah habis bersepah. Budak-budak tu semua melompat-lompat dekat atas sofa. Kuih-kuih raya yang ada di atas meja dekat ruang tamu tu habis berselerak dekat atas lantai. Masa tu Fatin memang dah rasa marah. Dia memang dah hilang sabar pada masa tu. Tapi belum sempat dia marah budak-budak tu, ada salah seorang makcik yang berada di ruang makan, di meja makan tu bersuara. "Biasalah budak-budak, janganlah marah budak-budak tu. Budak-budak tu tak tahu apa-apa." Lagilah Fatin ni rasa bengang. Sebagai orang tua patutnya memang kena tegur bila kanak-kanak berkelakuan macam tu. Terutama sekali bila budak-budak tu berada di rumah orang lain sebagai tetamu. Tapi dah nak buat macam mana kan? Dah orang tua tu sendiri pun cakap macam tu. Jadi Fatin ni dia tahan je lah rasa geram dia tu. Dia pun pergilah ke dapur. Ambil lah hidangan apa yang patut, letakkan di meja makan. Fatin pun bawa keluar lah gulai ayam. Lepas tu nasi minyak, letak dekat atas meja makan tu. Masa tu lagi sekali Fatin ni terperasan benda yang pelik. Semua yang ada di meja makan tu seolah-olah kebulu. Bila dia letak aja pinggan semua, dia letak aja nasi minyak tu dekat atas meja, dia orang ni seolah berebut-rebut ambil. Isi dalam pinggan, ambil gulai ayam tu macam rebut-rebut, macam dah kebulu sangat. Bila dia orang semua dah ambil nasi, dah ambil gulai ayam tu, dia orang pun terus makan dengan sangat gelojoh. Fatin terkejut tengok, kenapa dia orang ni semua macam ni? Tapi Fatin tak cakap apa-apalah. Masa tu, salah seorang pakcik yang sedang makan dengan gelojoh tu bercakap. Dia cakap, "Laparnya, kita orang dah sebulan tak makan." Masa tu terdetik dalam hati Fatin, alah, orang lain pun puasa juga, tapi bila dah datang hari raya macam ni, tak adalah makan gelojoh macam tu. Tapi Fatin tak cakap apalah. Dia cuma beredar je pergi ke dapur. Sebab pada masa tu Fatin dah tak tahu nak duduk dekat mana. Nak duduk dekat ruang tamu, budak-budak tu duduk main bekerja-kerja, melompat-lompat dekat sofa. Nak duduk dekat meja makan, yang tetamu ni semua tengah seronok makan dengan gelojoh macam tu, dia pun tak sanggup nak tengok. Takkanlah nak masuk dalam bilik, tetamu ada kat luar tengah makan kan. Jadi dia pun pergilah dekat dapur. Bila Fatin dah ada kat dapur, masa tu Fatin ni memang dah niat lah, nanti ayah aku balik, aku nak cerita ke ayah macam mana perangai saudara mara dia ni. Memang tak senonoh betul perangai. Sedang Fatin ni mengelamun, tiba-tiba Fatin terdengar, "Dik, nak tambah lagi?" Masa tu Fatin memang menyirap lah, memang betul-betul marah lah. Fatin pun pergilah ke ruang makan, ke meja makan tu. Fatin tengok semua nasi minyak yang diletak tadi, semuanya dah habis. Gulai ayam semuanya dah habis. Okeylah, tu boleh terima lagi.
Tapi apa yang paling menyakitkan hati Fatin, Fatin tengok di atas meja makan tu bersepah. Nasi bersepah, gulai pun bersepah dekat atas meja, sampai dekat atas lantai pun ada. Nasi dan juga gulai. Masa tu Fatin memang dah hilang sabar. Dia pun sound lah. Dia sound semua tetamu yang ada dekat meja tu. Nak tambah lagi. Tengoklah dekat atas meja tu, semuanya dah habis. Nak tambah apa lagi? Dah kebulur sangat ke? Bila Fatin dah sound macam tu, semua pakcik-makcik yang ada dekat meja tu semuanya bangun. Bangun, kemudian pergi ambil anak-anak diorang yang ada di ruang tamu. Diorang semua pun mula ambil anak masing-masing. Tarik tangan anak tu dan bawa keluar rumah. Semua dah keluar daripada rumah. Masa tu Fatin risau jugalah kalau saudara mara ayah dia ni pergi report dekat ayah dia. Report yang Fatin ni dah cakap macam tu, dah sound dia orang. Tapi bila dia orang semua dah keluar, Fatin tengok balik keadaan dalam rumah tu. Di ruang tamu bersepah, kuih-kuih raya, semua sofa tu bersepah. Kemudian Fatin tengok dekat ruang makan, bersepah semua nasi, gulai semua. Fatin jadi tak kisah. Biarlah ayah nak marah aku pun, nanti ayah boleh tengok sendiri apa yang saudara mara dia dah buat dekat rumah ni. Jadi Fatin pun pergilah balik dekat ruang tamu, pasang TV dan dia berbaring dekat atas sofa. Akhirnya Fatin terlelap macam tu je. Tak tahulah berapa lama Fatin dah terlelap. Tapi tiba-tiba Fatin terdengar suara riuh rendah daripada luar rumah. Fatin pun terjagalah daripada tidur dan dia pergilah ke depan pintu tengok keluar rumah. Pada masa tu Fatin terkejut sebab ayah dia dan juga mak dia semuanya dah balik dan sedang berpeluk-peluk dengan tetamu. Bila mak Fatin nampak Fatin dah berdiri dekat depan pintu, mak Fatin pun perkenalkanlah. Fatin, ni saudara mara ayah kamu. Lepas tu mak Fatin perkenalkanlah seorang-seorang yang ini nama apa, pangkat dia apa, Mak Lang ke, Pak Lang ke, apa-apalah. Jadi Fatin ni tengoklah muka seorang-seorang. Pada masa tu Fatin rasa pelik sebab diorang ni semua dah datang tadi. Jadi Fatin bagi tahulah, ayah, mak, diorang ni semua dah datang tadi. Masa mak dengan ayah pergi sembahyang raya tadi, diorang dah datang. Dah makan semua. Diorang semua ni dan juga anak-anak diorang dah buat sepah dekat dalam rumah. Masa tu ayah Fatin ni dah mula rasa marah. Dia tanyalah Fatin, apa benda yang kamu cakap ni? Bila Fatin dengar ayah dia cakap macam tu, Fatin pun ajaklah mak ayah dia masuk. Marilah masuk ayah, mak, tengok sendiri apa yang dah jadi dekat rumah kita. Bila mak ayah Fatin dah masuk dalam rumah, diorang terkejut lah. Tengok keadaan ruang tamu dah jadi macam tu. Diorang pun tanyalah Fatin, apa yang kamu dah buat dekat rumah ni jadi bersepah macam ni? Fatin pun ceritalah sekali lagi dekat mak ayah dia. Tadi masa mak ayah kakak semua pergi masjid, saudara mara ayah ni semuanya dah datang kat sini. Fatin pun jemputlah diorang masuk. Diorang masuk terus pergi duduk dekat meja makan. Lepas tu minta makanan. Fatin pun bawa keluarlah semua. Nasi minyak, semua gulai ayam. Tak sampai 5 minit diorang minta tambah lagi. Bila Fatin tengok semuanya dah habis. Nasi minyak semua habis, gulai ayam semua habis bersepah semua diorang makan. Diorang makan gelojoh ayah. Yang budak-budak ni pula semuanya main dekat ruang tamu. Melompat-lompat atas sofa, berlari dekat ruang tamu. Kuih raya kita habis berterabur sebab diorang main. Masa tu ayah Fatin bersuara, Fatin, saudara mara ayah ni semua masuk masjid sekali dengan ayah tadi, sekali dengan mak, sekali dengan kakak kamu. Kita orang sembahyang berjemaah sama-sama, sembahyang sunat hari raya. Kamu merepek apa ni? Bila Fatin dengar ayah dia bagi tahu macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Fatin tengok semula seorang-seorang muka saudara mara ayah dia ni. Muka dia orang memang sama dengan yang tadi, tapi air muka dia orang berbeza. Kalau yang pagi tadi, yang makan dengan gelojoh tu, muka memang tak ada senyum. Pandangan mata memang tajam, seolah-olah tak berkelip. Tapi yang dia tengok sekarang ni lain. Normal macam manusia biasa. Lepas tu Fatin tengok pula yang budak-budak ni, 5-6 orang ni. Semuanya duduk elok aje. Sopan santun. Tak adalah macam tadi meluru masuk, berlari masuk, melompat-lompat dekat ruang tamu. Masa tu Fatin sedar, tetamu dia pagi tadi bukanlah manusia, tapi ada sekumpulan makhluk-makhluk halus yang menyerupai saudara mara ayah dia. Kisah kedua ni berlaku pada tahun 2002 di Mumbai, India. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Raju. Raju bersama dengan isteri dia dan juga anak-anak dia tinggal di Mumbai, India. Keluarga Raju pula, mak ayah Raju, adik-beradik Raju yang lain tinggal di kampung. Jaraknya agak jauh lah, lebih kurang 3 ke 4 jam daripada Mumbai. Pada satu hari tu, Raju dapat satu panggilan daripada keluarga dia di kampung.
Ada urusan kecemasan lah, urusan keluarga. Jadi Raju terpaksa balik ke kampung pada petang tu juga. Raju balik ke kampung bersama-sama dengan seorang kawan dia, kawan sekampung dia. Diorang menunggang motor pergi balik ke kampung. Bila dah selesai urusan di kampung tu, Raju pun nak baliklah semula ke Mumbai. Bila dah dekat nak sampai dekat Mumbai tu, Raju dan juga kawan dia yang menunggang motor ni terlibat dalam satu kemalangan. Motor yang dinaiki Raju terbabas ke tepi jalan sebab ada sebuah lori terbalik dekat jalan tu. Kawan Raju cuma cedera ringan saja. Tapi Raju pula dia cedera parah di bahagian kaki kanan dia. Sebab kaki kanan dia masa jatuh tu dihempap oleh salah satu muatan lori yang terbalik itu. Sejurus selepas kemalangan tu berlaku, Raju pun dibawa ke hospital dengan bantuan orang ramai yang ada di tempat kejadian tu. Bila dah sampai di hospital, pihak hospital buat panggilan dekat isteri Raju, bagi tahu suruh datang dekat hospital. Tak lama lepas tu, isteri Raju pun sampailah dekat hospital. Doktor pun bagi tahu dekat Raju dan juga isteri dia. Bila doktor tu dah cek keadaan kaki Raju ni, doktor tu dapati yang kaki Raju ni perlu dibedah dengan segera. Keesokan hari tu memang dah perlu dibedah. Jadi Raju dan juga isteri dia ni memang dah terima je lah, buat je lah apa yang patut. Jadi pada malam tu Raju terpaksa bermalam di hospital. Macam tu jugalah dengan isteri dia. Raju baring di atas katil wad tu lah. Yang isteri Raju ni pula duduk di kerusi di sebelah katil tu. Masa tu hari dah lewat malam. Raju memang dah tidur pada masa tu. Tak lama lepas tu isteri Raju pula tidur. Dia duduk di kerusi di sebelah katil Raju. Isteri Raju ni dia letak kepala atas katil dan dia pun tertidur sebab dia penat. Perjalanan nak datang ke hospital tadi dicampur dengan sedih dia tu. Sedih sebab Raju ni terlibat kemalangan. Tak lama lepas tu, isteri Raju yang sedang tidur ni terasa seperti bahu dia ditepuk daripada arah belakang. Lepas ditepuk tu, isteri Raju dengar ada suara seorang wanita seolah-olah bertanya kepada dia sesuatu. Tapi masa tu isteri Raju masih lagi belum sedar sepenuhnya. Dia masih lagi mamai lah. Isteri Raju dengar wanita yang tepuk bahu dia tu tanya pukul berapa. Dia bertanya pasal masa. Sekarang ni dah pukul berapa. Isteri Raju pada masa tu masih belum lagi berpaling ke arah perempuan tu. Pada masa yang sama, Raju ni terjaga juga. Dia pun terdengar juga suara perempuan tu bercakap. Bila Raju celik mata, Raju sangat-sangat terkejut. Raju terkejut dan juga takut pada masa tu. Raju pun pejam balik mata dia. Dia pura-pura tidur pada masa tu. Yang isteri Raju ni pula, dia masa tu baru nak sedar, nak betul-betul sedar. Tadi dia mamai kan. Sekarang ni dia dah betul-betul sedar. Dia pun gosok mata dan dia nak jawab lah apa yang perempuan ni tanya. Dia tengok jam dekat tangan dan dia nak bagi tahu pukul berapa. Bila isteri Raju berpaling ke arah perempuan tu, nak bagi tahu pukul berapa, isteri Raju tu pula terkejut. Terkejut dan takut. Sebab yang berdiri dekat belakang dia tu adalah seorang perempuan. Perempuan tu seolah-olah rentung. Luka terbakar di seluruh badan. Isteri Raju menggigil pada masa tu sebab ketakutan. Lidah dia kelu, tak mampu nak berkata-kata. Lebih kurang 10 ke 15 saat macam tu, isteri Raju ni tak cakap apa-apa. Perempuan yang tubuh dia rentung tu berlalu pergi daripada situ, berjalan meninggalkan katil Raju. Bila Raju tu perasan perempuan tu dah pergi, barulah dia celik mata. Dia pandang ke arah isteri dia. Isteri Raju pun pandang ke arah Raju. Raju dan juga isteri dia pada masa tu memang kebingungan, tak tahu apa yang dah berlaku. Siapa perempuan tadi? Masa tu Raju dan juga isteri dia memang dah tak boleh tidur sebab dia orang takut kalau dia orang tidur, perempuan yang terbakar tadi tu, yang rentung tadi tu akan datang lagi. Jadi dia orang berdua pun tunggulah waktu pagi. Bila dah tiba waktu pagi, adalah jururawat ni datang dekat katil Raju. Dia buat pemeriksaan rutin lah, tekanan darah apa semua. Masa tu Raju dan juga isteri dia ambil peluang bertanya kepada jururawat tu. Isteri Raju dan juga Raju sendiri berceritalah apa yang dia orang dah jumpa semalam. Ada seorang pesakit yang rentung, yang luka terbakar sangat teruk di seluruh badan. Datang tanya pukul berapa. Isteri Raju pun tanyalah, pesakit yang sakit parah macam tu dibenarkan merayau-rayau ke dekat dalam wad ni? Sepatutnya pesakit macam tu tak boleh nak berjalan kan? Memang orang tak bagi keluar daripada wad kan? Bila jururawat tu dengar apa yang Raju dan juga isteri dia cakap, jururawat tu pun ceritalah
dekat Raju dan juga isteri dia. Tapi jururawat tu cerita dalam keadaan yang perlahan lah, suara yang perlahan. Macam ni. Sebenarnya apa yang cik dan juga isteri cik dah nampak adalah jelmaan seorang pesakit yang pernah dirawat dekat sini. Tapi pesakit tu dah meninggal, dah lama meninggal. Kita orang yang kerja dekat sini dan juga pesakit-pesakit dekat sini memang dah pernah terserempak dengan perempuan yang mati luka terbakar tu. Tapi cik dengan isteri cik tak perlu risaulah. Dia tak akan ganggu. Dia cuma datang nak merayau-rayau aja dekat sini. Dia tak mendatangkan bahaya dekat siapa-siapa pun. Bila Raju dan juga isteri dia dah dengar penjelasan daripada jururawat tu, memang dia orang rasa terkejut lah. Terkejut dan juga takut. Tapi suka ke tak suka ke, dia orang terpaksa lagi bermalam dekat situ. Sebab kaki Raju ni masih belum lagi dibedah. Tapi semenjak hari tu, Raju dan juga isteri dia memang dah tak pernah terjumpa lagi dengan jelmaan makhluk yang menyerupai pesakit terbakar tu. Setakat tu sajalah video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.